Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Februari bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Tuntutan waris Sulu Petronas tetap bertahan kedudukan. Juga kedai diurung lipas dan najis tikus diarah tutup. Hanya kerana aktif sebagai aktivis di universiti, seorang wanita Palestin ditahan dan dipenjarakan oleh Israel selama 3 tahun. Lebih menyedihkan, Samar Sebeh yang ketika itu hamil sebulan terpaksa melahirkan anak sulungnya di penjara Israel dengan kaki dan tangan diikat. Kisah kekejaman Israel sebelum ini telah banyak dipaparkan media tempatan. Namun kali ini berita Al-Hijrah dapat mendengar sendiri pengalaman dari mangsa tahanan Israel. Walaupun peristiwa itu berlaku pada tahun 2005, namun kisah hitam terbabit masih segar dalam ingatannya kerana dia bukan sahaja diseksa fizikal namun mental. الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي سمر سبيح ولقبت بأم أصغر أسير في العالم. يعني أصغر أسير يعني عندما الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفل ما زال في بطن أمه لهذا سميت بأم أصغر أسير في العالم. رغم ذلك وضعت داخل الأسر وضعت مولودي الأول بولادة قيصرية وأنا مكبلة اليدين والقدمين. وضعوني مارسوا بحقي أبشع التعذيب النفسي والجسدي. زنازين تحت الأرض، تنتشر الحشرات في هذه الزنازين، شبح متواصل من المحققين الصهاينة الشين بيت، وأيضا منع من الطعام، منع من إعطاء الفيتامينات لابني الفوليك أسيد وما غيره من الفيتامينات، منع إعطاء الطعام الجيد، وأيضا منعي من الفحوصات الطبية أثناء اعتقالي. Beliau ditemui media pada program Haiti My Care Johor bersempena Persidangan Antarabangsa Palestin Kuala Lumpur ICPKL 2023 dengan tema The Cage Eye di Hotel Amansari Iskandar Puteri Johor. Samar yang kini aktif sebagai aktivis Palestin berkata, penderitaan yang dilalui sepanjang berada di dalam tahanan Israel tidak memudarkan semangatnya untuk terus berjuang demi Palestin dan tidak akan sesekali tunduk kepada Zionis. نعم الحمد لله رب العالمين. المرأة الفلسطينية قوية. الذي يقويني كان هو أن الله عز وجل، نحن دائما متصلين بالله عز وجل. الله عز وجل وعد الشعب الفلسطيني بالتحرر وباسترداد أراضيه المحتلة، باسترداد بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا هو يعني عهدنا أن الله لا يخلف وعده. هذا واحد. ثانيا أنا لم أكن طبعا لم أسجن من فراغ. سجنت بعد طبعا الحمد لله مرأة متعلمة قوية تقاوم لا تخاف العدو الصهيوني. Rakyat Palestin berada di ambang perang lebih 70 tahun. Malah jumlah nyawa terkorban sejak konflik bermula pada 1948 dianggarkan 115,000 orang. Setakat April tahun lalu, seramai 4,450 warga Palestin dipenjarakan oleh pihak rejim Zionis, termasuk 160 orang kanak-kanak dan 32 wanita. Daripada jumlah keseluruhan itu, 545 tahanan terbabit menerima hukuman penjara sepanjang hayat. Manakala 499 individu lagi sudah lebih 20 tahun dikurung dan dipenjarakan tanpa kesalahan yang jelas. Petroleum Nasional Berhad Petronas menegaskan bahawa tuntutan oleh waris kumpulan Sulu terhadap 2 anak syarikatnya di Luxembourg atau Luxcos sebagai tidak berasas dan akan terus mempertahankan kedudukannya di sisi undang-undang. Kenyataan Petronas itu merujuk kepada laporan media mengenai tindakan Mahkamah Luxembourg mengeluarkan perintah sitaan baru ke atas 2 anak syarikat Petronas itu pada minggu ini. Petronas berkata usaha kini tertumpu kepada prosiding pengesahan yang mana mahkamah akan menentukan merit tuntutan dan hak untuk pembelaan. Laporan agensi berita Reuters bertarikh 16 Februari dengan tajuk Petronas Units in Luxembourg Sees Again in 15 Billion Arbitration Dispute yang menyatakan bahawa bailiff Mahkamah Luxembourg mengeluarkan perintah sitaan baharu bagi unit terbabit minggu ini.
Ia susulan tuntutan daripada waris kumpulan Sulu yang memohon untuk menguatkuasakan anugerah 15 bilion mereka peroleh terhadap Malaysia sebagaimana dinyatakan Peguam Waris Terbabit serta dokumen mahkamah yang dilihat oleh Reuters. 4 premis makanan di Seputih diarah tutup berkuat kuasa hari ini berikutan gagal mencapai kebersihan pada tahap baik. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerusi hantaran Facebooknya berkata arahan itu dikeluarkan hasil operasi penguatkuasaan malam OPM terhadap 25 premis makanan di sekitar Jalan Kuchai Maju. Tambah di BKL, ketika pemeriksaan dibuat terdapat perangkap minyak tidak dipasang dan tidak diselenggara dengan sempurna. Lantai dapur atau tempat penyediaan makanan kotor, berdaki dan terdapat sisa makanan. Antara kesalahan lain terdapat aktiviti perniagaan dijalankan di kaki lima dan lorong belakang serta terdapat lipas dan najis tikus. Ada juga premis yang meletakkan bahan makanan secara terus di atas lantai dan meletakkan halangan kerusi serta meja makan di atas kaki lima jalan. Selain itu, sejumlah 42 notis kompaun di bawah UUKPPM WPKL 2016, UUK Pengendali Makanan 1979 dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1976 dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Menurut DBKL, ada pengendali makanan gagal mendapatkan suntikan typhoid dan kursus asas penyediaan makanan. Selain terdapat majikan mengambil pekerja warga asing tanpa permit kerja sah dan menjalankan perniagaan tanpa lesen daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Lebih 2,500 pemandu e-hailing wilayah utara menggesa syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing untuk menyeragamkan kadar tambang antara bandar utama di negara ini. Dakwa mereka kadar tambang yang lebih rendah di bandaraya kecil seperti Alor-Star, Sungai Petani dan Kangar tidak setara dengan kos sara hidup serta kos penyelenggaraan yang kian meningkat. Pemandu Muhammad Kamal Yahya, 55 tahun berkata, perbezaan harga ini jelas membebankan mereka sedangkan tugas yang diselesaikan sama seperti bandar utama lain. Kalau harga minimum di bandar lain selain Alor-Star, contoh di Penang ataupun di KL, harga minimum adalah RM5, which is acceptable lah. Kami di sini masih lagi selama beberapa tahun, masih lagi dengan harga minimum RM4, di mana pendapatan kasar RM3.2 setelah tolak komisen. Dan RM3.2 dalam keadaan ekonomi sekarang, kami rasa beban. Muhammad Nizar Abdul Rahim turut berharap syarikat e-hailing mengambil kira permintaan pengguna selain prihatin dengan kos penyelenggaraan kenderaan ditanggung mereka sama seperti bandar utama lain. Kalau kata dari segi kos-kos yang memang ada, kos minyak, kos servis, kos tayar, saya rasa harga tu sama je seluruh Malaysia. Bukan kata kalau kata kos minyak di Alor-Star ni RM2. Kalau kata di Penang RM2 sekupang tak juga. Jadi benda tu sama. Jadi bila benda tu sama, kita minta standardized lah. Sementara itu, pengerusi gabungan e-hailing wilayah utara Nur Zabidi Bahadur berkata, penyeragaman kadar tambang ini perlu disegerakan memandangkan mereka turut menjadi mangsa ekoran persaingan dan perang harga antara syarikat penyedia e-hailing. Jika tambang diturunkan, pemandu yang terpaksa menanggung kosnya. Sungai Petani, Alor-Star dan Perlis harga lebih kurang sama. Bukan Penang harga dia lebih kurang tak sama. Sebab dia punya mungkin dia punya base fare tu tak sama dengan apa yang ada di Alor-Star dan Sungai Petani, Kedah lah. Dan Langkawi dia punya base fare pun lain, tak sama juga. Jadi kita mohon keseragaman harga ni terhadap pemandu-pemandu. Terdahulu pemandu e-hailing ini mengadakan perjumpaan bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubang Rotan Asmirul Anwar Aris di Jalan Limbung Kapal. Kita akan kemukakan pihak pada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk melihat isu ini. Jadi saya yakin dan percaya bahawa ada sedikit sedikit daripada rintihan-rintihan ini boleh di bawah kerajaan paduan ini, kerajaan Malaysia Madani untuk melihat sendiri akan ada tindakan yang lebih baik. Dia berharap aduan ini dapat dipertimbangkan agar nasib pemandu e-hailing terbela bagi berdepan ekonomi yang mencabar.
Seorang lelaki seolah-olah tidak serik menjalankan kegiatan menjual air ketum selepas dibekas sekali lagi dalam operasi di sebuah rumah di Taman Medan, Petaling Jaya, Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, lelaki berusia lingkungan 30-an itu memiliki 10 rekod kesalahan jenayah membabitkan 3 kes dadah dan 7 jenayah. Memetik bernama ACP Muhammad Fakhruddin berkata, lelaki tersebut ditahan di dalam rumah miliknya bersama 4 rakan lelaki lain ketika sedang memproses air ketum pada 6 petang. Beliau berkata lelaki berkenaan pernah ditahan 3 kali dalam tempoh 2017 hingga 2019 sebelum sekali lagi melakukan aktiviti memproses dan mengedar air ketum sekitar Petaling Jaya sejak 2 hingga 3 bulan lepas. Dalam serbuan itu, polis merampas 92 botol plastik berisi cecair disyaki air ketum yang setiap satunya berisi 1,500 ml. 10 bungkusan plastik mengandungi daun ketum seberat 50 kg dan beberapa peralatan memproses air daun ketum dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM3,340. Muhammad Fakhruddin berkata setiap satu botol air ketum tersebut dijual RM15 dan daun ketum tersebut diperoleh dari sebuah negeri di utara tanah air. Beliau berkata kesemua lelaki ditahan berusia 23 hingga 37 tahun itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kini direman 4 hari sehingga 18 Februari ini untuk siasatan mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Tindakan keji seorang bapa kandung yang melakukan amang seksual fizikal terhadap anak lelakinya berusia 6 tahun mengundang padah apabila dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh. Tertuduh yang berusia 52 tahun dijatuhi hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja melakukan amang seksual fizikal terhadap anaknya dengan cara menyentuh anggota sulitnya bagi maksud seksual. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Padang, Melaka Tengah antara pukul 10.30 malam hingga 3 pagi antara 5 dan 6 Februari 2023 lalu. Mengikut fakta kes, kejadian itu disedari oleh bekas isterinya selepas kanak-kanak itu mengadu. Wanita berkenaan kemudian tampil membuat laporan polis di Balai Polis Melaka Tengah pada 11 Februari lalu. Justru tertuduh yang juga bekas anggota tentera didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Tertuduh yang diwakili Peguam Muhammad Shah Azlan Abdullah merayu hukuman yang rendah dikenakan terhadap anak guamnya dengan alasan dia menanggung 2 daripada 5 anaknya yang masih bersekolah. Pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Alif Ashraf Anwar Syarudin bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap tertuduh. Hakim Dharma Fikri pada penghakimannya kemudian berkata pertuduhan terhadap tertuduh merupakan perkara yang serius memandangkan sebagai bapa tertuduh sepatutnya melindungi keselamatan anak. Beliau turut memerintahkan hukuman penjara bermula dari tarikh ditangkap pada 11 Februari lalu. Kecewa sistem kesihatan negara, tindakan mogok bukan penyelesaian. Keluhan serta kekecewaan petugas kesihatan berhubung beban kerja serta sistem kesihatan negara wajar diberi perhatian serius bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Pakar Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashirun berkata, permasalahan yang dikemukakan petugas kesihatan itu perlu diperhalusi dan diselesaikan secara baik berbanding melakukan mogok yang hanya akan menjejaskan kualiti perkhidmatan dan nama negara. Saya mengharapkan keterbukaan daripada Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan yang baru dapat menerima ataupun berjumpa dengan wakil-wakil ini dan diberikan masa untuk kedua-dua pihak untuk menyelesaikan masalah ini daripada kita terus memutuskan melakukan mogok yang memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada rakyat Malaysia dan juga antarabangsa.
Jelasnya jumlah waktu bekerja, tuntutan bayaran lebihan waktu bekerja, jumlah kaki tangan yang terhad, kekurangan fasiliti dan peralatan, petugas kontrak yang bakal ditamat perkhidmatan, antara faktor petugas-petugas kesihatan sedia ada kecewa dan letih hingga menjejaskan kesihatan mental dan fizikal petugas dalam sektor itu. Jelas beliau, jika mogok itu dirasukan satu cara terbaik untuk meluahkan kekecewaan, namun hakikatnya kesan itu akan ditanggung pesakit. So di mana kita kena ingat untuk memberi servis kesihatan yang baik, staf ataupun kaki tangan kerajaan tersebut memerlukan tahap kesihatan yang baik. Di mana tahap kesihatan yang baik ini bukan hanya melibatkan kesihatan fizikal, akan tetapi ia juga merangkumi kesihatan mental dan spiritual. So diharap selepas ini ada sesuatu bakal dilakukan oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan kita dapat menaik taraf kualiti servis perkhidmatan di Malaysia supaya ia lebih baik daripada sebelumnya. Pada Rabu lepas, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mengeluarkan kenyataan melalui akaun TikToknya bahawa beliau sedia bersemuka dengan pekerja kesihatan yang dikatakan mahu mengadakan mogok berikutan kecewa dan tertekan dengan sistem penjagaan kesihatan di negara ini. Ia selepas Persatuan Perubatan Malaysia MMA turut menggesa kerajaan untuk mengambil serius berhubung isu berkenaan. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, menafikan pihaknya terlibat dalam projek pembekalan bantuan bakul makanan yang dilaksanakan oleh sebuah syarikat. Setiausaha MAIS Dr. Ahmad Syahir Makhtar berkata pihaknya menerima aduan daripada sebuah syarikat swasta yang melaporkan menerima pesanan pembelian dan invoice yang menggunakan kepala surat rasmi berlogo MAIS bagi tujuan mendapatkan dana projek pembekalan bantuan bakul makanan. Hasil semakan pihaknya mendapati kedua-dua dokumen berkenaan adalah palsu dan MAIS tidak terlibat dengan projek pembekalan bakul makanan serta tidak pernah melantik mana-mana pihak menjadi ejen untuk projek bantuan berkaitan. MAIS akan melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis agar siasatan dapat dibuat dan tindakan undang-undang yang tegas dapat diambil terhadap pihak yang melakukan jenayah pemalsuan dokumen. Selasa lalu, sebuah portal melaporkan seorang usahawan disyaki menggunakan logo MAIS pada kepala surat dokumen pesanan pembelian untuk mendapatkan dana berjumlah RM660,000 bagi melaksanakan projek bantuan bakul makanan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mahu melahirkan lebih ramai pendakwah bertauliah termasuklah dalam kalangan kaki tangannya. Hasrat itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Zamri Zainal Abidin yang mahu menjadikan tanggungjawab dakwah digalas seluruh umat Islam mengikut kemampuan masing-masing dan bukannya terbatas kepada golongan tertentu sahaja. Zamri berkata bagi mencapai hasrat itu, setiap kaki tangannya akan didedahkan dengan sesi latihan di pusat latihan YADIM terlebih dahulu selain turut diberi peluang memberi kuliah di premis YADIM pada setiap Jumaat. Ini yang saya akan gerakkan, ya, insya-Allah agensi ataupun bahagian-bahagian yang ada di YADIM ini kita akan gerakkan dengan seoptimum mungkin, ya. Kita dah ada pusat latihan, kita dah ada unit-unit tertentu, unit penerbitan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalaupun kita tidak mampu seperti saya sebutkan kultum tadi, ya. Kalaupun kita tidak mampu untuk berceramah, berpidato panjang, cukuplah dengan hanya beberapa minit tapi mesej itu sampai. Ini yang saya nakkan sokongan daripada semua warga YADIM yang hampir 200 orang di seluruh negara ini, dan termasuk juga dai muda YADIM dan sebagainya itu. Saya tidak akan bazirkan tenaga mereka. Mereka dah dilatih, ya. Mereka akan digerakkan insya-Allah, ya, dengan landasan gagasan Malaysia Madani yang kita sambut daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu jugalah yang akan menjadi satu landasan lonjakan ke hadapan oleh YADIM insya-Allah. Zamri berkata demikian selepas majlis serah terima tugasnya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu YADIM menggantikan Tuan Kamarul Arif Tuan Soh yang sebelum ini berkhidmat di YADIM sejak 2019.
Ditanya berhubung penambahbaikan atau perancangannya dalam Yadim, beliau berkata setakat ini tiada perubahan drastik yang akan dilakukan. Sebaliknya, beliau mahu memperkasa misi serta program Yadim sedia ada meliputi 3 teras utamanya iaitu pendidikan, kebajikan dan sosial umat Islam. Beliau juga optimis untuk meningkatkan lagi imej serta reputasi badan dakwah itu. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dalam rangka lawatan 3 hari ke Malaysia diberi sambutan negara di dataran Parlimen pagi tadi. Ketibaan beliau dan isteri Ilke Budenbender pada 10 pagi disambut Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Upacara sambutan dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Jerman dan Malaysia oleh pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dari kem Sungai Besi disusuli dengan tembakan meriam sebanyak 21 das. Khamis lepas, Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan lawatan Steinmeier itu akan memberikan peluang terbaik kepada Malaysia dan Jerman untuk mengukuhkan lagi hubungan baik serta kerjasama pelbagai bidang antara kedua-dua negara. Lawatan negara terakhir melibatkan Presiden Jerman ke Malaysia ialah 26 tahun lepas, iaitu pada April 1997. Jerman merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia dalam kalangan negara Kesatuan Eropah EU. Pada 2022, nilai dagangan Malaysia dengan Jerman berjumlah 59.87 bilion ringgit, meningkat sebanyak 10.9% berbanding 53.99 bilion ringgit pada 2021. Mangsa gempa bumi tidak sempat tatap wajah anak. Saya kehilangan segala-galanya. Itu rintihan seorang suami yang kehilangan isteri dan anak perempuannya yang belum lahir dalam bencana gempa bumi di Syria 6 Februari lalu. Menurut Abdullah Abu Hamzah, beliau yang berasal dari Gaza, Palestin, berhijrah ke Jandairis, Syria untuk membina kehidupan baharu bersama keluarganya. Dia teruja kerana isterinya 9 bulan hamil anak pertama mereka dan hanya menunggu hari untuk bersalin. Namun hasrat itu tidak tercapai setelah isteri dan anak dalam kandungan meninggal dunia setelah kediaman mereka runtuh digegar gempa. Kini Abdullah tinggal bersendirian di kemah yang dibina di atas tapak runtuhan rumah mereka. يعني لما توفت مرتي هي وليدة كثير تألمت كثير حزنت كثير عليهم الاثنين وسبحان الله لأنه كثير متعلق فيها وحزين عليها للآن وهي في ضميري وكثير بفكر فيها كثير بتردد بحاول أتردد وبتردد على القبر وظبطت القبر تاعها وكتبت ام حمزة على القبر لأن كثير بتعز علي كثير مرتي سبحان الله. Dalam pada itu, ketika ini jumlah kematian akibat gempa bumi di Turki dan Syria kini mencecah lebih 44,000 nyawa. Daripada jumlah itu, lebih 38,000 kematian dicatatkan di Turki, manakala lebih 5,800 lagi di Syria. Rata-rata agensi bantuan antarabangsa kini memberikan tumpuan untuk membina kemah penempatan sementara untuk jutaan mangsa gempa yang kehilangan tempat tinggal. Kebanyakan mereka kini berlindung di bawah kemah buatan sendiri selain masjid, sekolah dan kenderaan. Menurut laporan agensi berita Anadolu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memberikan komitmennya untuk menyumbangkan kemah-kemah berkualiti tinggi untuk mangsa gempa Turki secepat mungkin. Ia memandangkan keperluan amat mendesak ketika ini. Sementara itu, 7 sekeluarga warga Syria maut dalam kebakaran di sebuah rumah di tenggara Turki. Keluarga berkenaan adalah antara mangsa gempa bumi yang terselamat dalam bencana 6 Februari lepas. Mereka yang meninggal dunia dalam kejadian itu adalah pasangan suami isteri serta 5 anak mereka berusia antara 4 hingga 13 tahun.
Selepas insiden gempa bumi yang meragut lebih 40,000 nyawa itu, keluarga itu mula berpindah ke Konya dari Bandar Nurdak di tenggara Turki mengikut laluan yang digunakan oleh berjuta-juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana itu. Turki merupakan rumah kepada hampir 4 juta rakyat Syria yang berpindah ke negara itu akibat perang saudara. Isu belon beraltitud tinggi China yang melintasi ruang udara Amerika Syarikat, kali ini negara komunis itu pula akan mengambil tindakan terhadap Amerika Syarikat kerana menjejaskan kedaulatannya selepas belon kontroversi didakwa milik negara itu melintasi ruang udara wilayah Xinjiang dan Tibet. Washington dan Beijing sebelum ini bertikam lidah susulan pesawat Amerika menembak jatuh belon pengintip China di pantai Carolina Selatan. Beijing berkata Washington bertindak keterlaluan terhadap kapal penyelidikan awamnya yang tersilap diterbangkan. China kemudiannya membalas kenyataan itu dengan mendakwa belon Amerika terbang ke ruang udaranya tanpa kebenaran lebih daripada 10 kali sejak Mei 2022. Namun Rumah Putih menafikan dakwaan itu. Washington turut menambah 6 syarikat China yang didakwa mempunyai kaitan dengan belon pengawasan Beijing itu ke dalam senarai hitam bagi sektor pengeksportan. Industri otomotif kekal momentum jualan positif. Jualan kenderaan pada Januari susut 40% berbanding bulan sebelumnya yang mencatatkan jualan sebanyak 76,657 unit. Bagaimanapun, jualan pada Januari tahun ini iaitu 49,461 unit adalah 19% lebih tinggi berbanding bulan sama tahun lalu. Persatuan Automotif Malaysia MAA dalam satu kenyataan berkata jumlah jualan yang dicatatkan pada Januari disebabkan jumlah hari bekerja yang singkat, ekoran cuti tahun baru Cina selain faktor kekurangan CIP dan komponen yang dilihat terus menjejaskan pengeluaran beberapa jenama. Bagaimanapun, industri automotif tempatan meneruskan momentum positif yang diraih pada Disember 2022. Bagi tempoh Januari, segmen kenderaan penumpang mencatat jualan 43,927 unit, lebih tinggi berbanding 34,570 unit yang dijual pada bulan sama tahun lalu. Segmen kenderaan komersial pula mencatatkan jualan berjumlah 5,534 unit, susut berbanding 6,963 unit yang dicatatkan pada Januari 2022. Dari aspek pengeluaran pula, industri otomotif menghasilkan 58,527 unit kenderaan pada Januari 2023 dengan 54,663 unit adalah kenderaan penumpang dan 3,864 unit adalah kenderaan komersial. Mengenai unjuran jualan Februari, MAA berkata TIV dijangka lebih baik berbanding Januari 2023 disebabkan tempoh hari bekerja penuh dan langkah pengeluar memenuhi tempahan ketika tempoh pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST. Sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrom, satukan ummah dengan ilmu dalam usaha membentuk Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.